Baiklah, kumpulan kami terdiri dari 3 orang. Saya Muhammad Azim Hakimi bin Muhammad Mazdi, dan seterusnya saudara Muhammad Firdaus bin Muhammad Fauzi dan saudara Afiq Daniel bin Ammar. Kumpulan kami terdiri dari 3 orang lelaki dan kami dari kelas PM1 PISMP 22-27. Afiq merupakan seorang siswa guru dari Bachok Kelantan dan saya dan Firdaus dari Kota Baru Kelantan. Jadi hari ini kami bertiga akan membawa kupasan tentang beberapa kesalahan yang sentiasa dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami hari ini akan membawakan bagi kursus morfologi ini kita akan membawakan tentang isu dan kesalahan dan penggunaan kata yang terdapat dalam beberapa jenis tempat seperti media massa, media elektronik dan sebagainya. Dan kita akan mengungkap ataupun kita akan mencari pembuktian tentang kesalahan-kesalahan kata yang berlaku di sekeliling kita sebenarnya. Sebenarnya kesalahan kata ini sentiasa berada di sekeliling kita, berlaku dan sangat dekat dengan kita sebenarnya, dan menjadi tanggungjawab kita sebagai guru bahasa Melayu untuk memberi teguran dan untuk melihat kesalahan-kesalahan ini. Baik, jadi terdapat beberapa situasi ataupun beberapa keadaan yang kami akan kupaskan pada hari ini. Kesalahan-kesalahan ini boleh terdiri dari kesalahan yang ringkas seperti pengimbuhan, kesalahan istilah, penggunaan kata ganda, kesalahan ejaan dan sebagainya yang semakin meruncing dalam kalangan masyarakat kita dan menjadi satu normalisasi. Jadi hari ini kumpulan kami akan mengetengahkanlah isu-isu dan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam keadaan dan beberapa tempat. Okey, yang pertama kita teruskan dengan pengenalan. Isu kesalahan kata berkait rapat dengan penggunaan bahasa kerana sistem bahasa Melayu terdiri daripada bidang morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. Penggunaan kata yang sesuai dan tepat amat penting dalam aspek tulisan dan pertuturan. Kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu merupakan salah satu daripada aspek kesalahan umum bagi kebanyakan penutur. Bentuk-bentuk kesalahan seumpama ini sememangnya biasa digunakan oleh penutur-penutur bahasa Melayu, tetapi salah dari segi tata bahasa. Media cetak merupakan alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan objek fizikal. Media cetak juga merupakan media yang mengandungi maklumat-maklumat yang berkait rapat dengan masyarakat. Sebagai contohnya, akhbar, risalah, papan tanda dan sebagainya. Isu kesalahan pada media cetak yang pertama ialah seperti yang kita dapat lihat pada banting yang tertulis aneka kuih muih. Seperti yang kita ketahui, kesalahan yang terdapat dalam banting ini ialah aneka kuih muih. Kesalahan yang berlaku di dalam banting ini ialah kesalahan penggandaan. Hal ini kerana kuih muih sudah membawa maksud jamak. Sehubungan itu, jawapan yang sebenar ialah aneka kuih atau hanya kuih muih. Isu kesalahan pada media cetak yang seterusnya ialah isu kesalahan pada papan tanda. Seperti yang kita lihat, perkataan kedai memdandan dan persolekan. Seperti yang kita lihat, kesalahan yang berlaku ialah pada perkataan memdandan. Jenis kesalahan yang berlaku dalam perkataan ini ialah kesalahan pengimbuhan. Hal ini kerana penggunaan imbuhan mem akan membentuk kata kerja transitif. Kita dapat lihat jawapan yang sebenarnya ialah kedai
dandanan, rambut dan persolekan. Untuk kesalahan yang seterusnya kita ambil daripada Keratan Akbar Kosmo yang bertarikh Sabtu 20 November 2010. Baiklah. Ada satu ayat yang mana mempunyai kesalahan bahasa, iaitu ayat hujan dan angin itu menyebabkan beberapa buah pokok tumbang di sebatang jalan raya di Mekah. Baik. Perkataan yang salah di sini ialah perkataan buah pokok. Sebenarnya penjodoh bilangan penggunaan panggilan buah tu digunakan untuk benda-benda yang besar dan padu sahaja dan yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Jadi perkataan buah pokok tu adalah satu penjodoh bilangan yang salah, yang mana sepatutnya penjodoh bilangan bagi pokok ni adalah batang. Contoh ayatnya macam sebatang pokok, dua batang pokok, tiga batang pokok. Itu kesalahan yang terdapat di dalam Keratan Akbar inilah. Yang seterusnya ialah kesalahan di mana pembuatan papan tanda yang kita dah letakkan gambarnya di atas ni. Kita dapat lihat perkataan papan tanda itu dieja dekat. Padahal papan tanda ni merupakan perkataan daripada hasil kata majmuk, yang mana perkataan papan tanda itu tidak sepatutnya dieja secara rapat kerana perkataan tersebut merupakan kata majmuk yang tidak mantap. Jadi sepatutnya perkataan papan tanda itu dieja dengan selang, tidak sepatutnya rapat. Jadi itu merupakan kesalahan yang dilakukan pada papan tanda di atas itulah. Seperti yang kita tahu, kata majmuk yang tidak mantap itu perlu dieja secara senggang. Yang seterusnya kita dapat lihat di atas ni, di label produk di atas, perkataan yang salah di label di atas ni adalah perkataan dari. Dari ni merupakan kata sendi yang mana dia seharusnya menunjukkan tempat ataupun masa sahaja. Tetapi di dalam label di atas, ianya merujukkan dari itu seolah-olah menyatakan apa yang ada di dalam produk tersebut. Maksudnya seperti yang kita boleh baca, dia cakap dia diperbuat dari bawang segar, ikan bilis dan rempah ratus. Sepatutnya dekat label di atas tu, mereka sepatutnya menggunakan perkataan daripada yang merujuk kepada bahan-bahan tadi, bukannya perkataan dari yang menunjukkan tempat ataupun masa. Jadi itu merupakan kesalahan yang terdapat pada produk tersebut. Ini adalah kesalahan yang seterusnya. Isu kesalahan ini kita dapat lihat di mana di mana papan tanda yang menulis kanak-kanak sekolah melintas di hadapan. Baiklah, kesalahan yang terdapat dalam papan tanda di atas ialah kesalahan di hadapan, perkataan di hadapan tersebut. Jenis kesalahannya ialah kata sendi. Dan mengapa yang jadi salah? Kerana penggunaan kata sendi itu sepatutnya dieja secara berjauhan, bukanlah secara dekat dan secara rapat. Perkataan yang sepatutnya di hadapan tu merupakan ruang lain dan sepatutnya ada senggang di antara di dan juga hadapan tersebut. Jadi itu merupakan perkataan yang betul dan yang sepatutnya berada dalam papan tanda di atas. Baik, kita masuk kepada media elektronik. Sebelum tu, kita kena kenal dulu apa itu media elektronik. Baiklah. Media elektronik ni merujuk kepada segala bentuk media yang menggunakan elektrik ataupun elektronik atau teknologi digital untuk menyampaikan informasi. Jadi di sini maksudnya media elektronik ni merupakan bahan
ataupun penggunaan teknologi untuk menyampaikan sesuatu informasi. Contohnya macam TV, televisyen, telefon pintar, radio dan juga komputer riba. Itu merupakan contoh-contoh media elektronik. Jadi kita akan lihat kesalahan-kesalahan yang ada dalam media elektronik. Isu kesalahan pada media elektronik yang pertama iaitu berdasarkan drama Surihati Mr. Pilot. Dialog yang berbunyi, Kesha baru balik daripada bandar. Perkataan daripada digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Sehubungan itu, perkataan yang sebetulnya ialah dari yang merujuk kepada tempat. Jadi, ayat yang betulnya ialah Kesha baru balik dari bandar. Ayat yang seterusnya ialah belikan mama kuih dekat pasar ya. Perkataan dekat digunakan untuk jarak. Perkataan sepatutnya ditukar kepada di yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Jadi, ayat yang sebetulnya ialah belikan mama kuih di pasar ya. Yang terakhir ialah ayat sabar ya Wardah, dari dia kita datang, pada dia kita kembali. Kita dapat lihat perkataan pada sesuai digunakan untuk menunjukkan tarikh atau tempoh masa. Perkataan yang sebetulnya ialah kepada yang merujuk sesuatu yang abstrak. Okey, yang seterusnya kita boleh lihat kesalahan dalam drama Budak Tebing, yang mana salah seorang daripada pelakon mereka menyatakan ayat yang berbunyi, saya macam belacan dekat rumah ni. Perkataan dekat tu tak sepatutnya menjadi kata sendi di dalam ayat tu, sebab dekat ni bukan kata sendi nama. Yang sepatutnya berada di perkataan dekat tu, kita kena tukar dengan perkataan di mana di ni merupakan kata sendi nama yang merujuk kepada tempat. Jadi itu adalah perkataan yang paling sesuai lah untuk ayat di atas tu. Perkataan yang sebetulnya, ayat yang sebetulnya ialah saya macam belacan di rumah ini. Itu sepatutnya yang paling betul. Baiklah, isu yang seterusnya ialah isu yang kita dapat lihat dalam drama 7 Hari Mencintaiku. Jadi, di dalam drama ni ada salah seorang pelakonnya yang menyatakan, meluahkan ayat, kenapa hempas pinggang di lantai macam tu? Okey, dalam ayat ni terdapat kesalahan di mana penggunaan perkataan di itu digunakan. Sepatutnya perkataan di itu kita ganti dengan perkataan ke. Kenapa? Kerana perkataan di itu merupakan kata sendi nama yang menunjukkan sesuatu tempat, bukannya sesuatu perkara yang berlaku. Dan ayat yang sebetulnya perlu kita cakap ialah kenapa hempas pinggan ke lantai macam tu. Itu adalah ayat yang paling betul. Dan perkataan di itu tidak sepatutnya berada di dalam ayat tersebut. Seterusnya, kita akan bercakap tentang media massa. Media massa. Media massa merupakan media yang digunakan secara atas talian yang membolehkan para pengguna berkongsi, mencipta dengan lebih pantas. Macam-macam. Contoh media massa yang kita boleh lihat pada hari ini seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Banyak lagi contoh-contoh media massa yang boleh kita
gunakan pada hari ini. Terdapat pelbagai kesalahan ataupun isu kesalahan yang telah berlaku pada media masa. Contohnya, kata adjektif atau kata sifat tak boleh menerima imbuhan akhiran kan apabila menggunakan imbuhan memper ataupun diper. Seperti dua contoh yang saya telah tunjukkan ni, iaitu contohnya dari harian Metro, mempermudahkan gaya tulisan akademik jadi harapan Dr. Izawan. Jadi mempermudahkan, terdapat kesalahan kata di situ. Yang kedua, daripada laman web eCentral, doa dipermudahkan urusan oleh JAKIM. So sepatutnya doa dipermudah urusan. Ini merupakan antara kesalahan-kesalahan lazim yang berlaku dalam media masa kita pada hari ini. Ini baru dua daripada contoh. Terdapat banyak lagi sebenarnya contoh-contoh dan isu-isu kesalahan yang berlaku dalam media masa. So banyak lagi saya akan tunjukkan jenis-jenis kategori kesalahan yang lain selepas ini. Isu kesalahan pada media masa. Yang seterusnya, dalam bahasa Melayu sebenarnya tidak ada imbuhan mer, tetapi yang ada hanya imbuhan ber. Kita boleh tengok macam mana kesilapan tajuk ini. Dia kata 4 menganalisis kesan berbahaya mikroorganisma. Sebenarnya tiada istilah berbahaya tetapi berbahaya. Dalam beberapa contoh kita tak ada istilah mercantum, merkahwin, tetapi imbuhan yang ada sebenarnya ialah bercantum, berkahwin, berbahaya. Itulah dalam bahasa Melayu sebenarnya. Isu kesalahan pada media masa yang seterusnya ialah penggunaan kata terbitan yang salah, iaitu kerana bentuk yang betul diimbuhkan dengan akhiran an. Contohnya perkataan penjarakan dan juga jolokan. Sepatutnya hanya penjarakan dan juga jolokan. Akhiran an bergabung dengan kata kerja untuk menghasilkan kata nama terbitan yang bermakna bermakna perkara atau benda yang dikenai oleh perbuatan itu. Contohnya hamparan, makanan, minuman. So jadi sebenarnya akhiran an ini ditambah dengan kata kerja penjarak. Jadi tak perlukan ada untuk penjarakan. Kita bukan tambah imbuhan kan, tetapi an sahaja. Begitu juga dengan jolokan. Sebab kita nak bagi tahu dia menjadi satu kata terbitan yang baru, jolokan, yang membawa maksud untuk mengenai sesuatu benda tu. Jadi kalau ditambahkan, dia akan masih lagi dalam bentuk kata kerja. Contohnya ambil galah, tolong jolokkan. Kita nak cakap pasal perkataan jolokkan tu. Contoh-contoh lain adalah seperti hampar campur dengan an jadi hamparan, makanan, minuman, fikiran. Semua ni daripada kata kerja yang ditambah dengan an untuk membentuk satu kata terbitan. Contohnya, akhiran an juga bergabung dengan kata dasar dan membawa makna pekerjaan, perkara atau benda yang dihasilkan oleh kata kerja tersebut. Contohnya kritikan, simpanan, masakan. Ini contoh. Kalau kritikan ialah hasil mengkritik. Kalau masakan ialah hasil masak. Jadi ini adalah contoh-contoh penggunaan yang betul untuk akhiran an. Kita bukan menggunakan akhiran kan. Jadi dua-dua tajuk ni dikira macam salah lah. Isu kesalahan pada media masa yang seterusnya ialah penggunaan murid-murid sudah menunjukkan jamak. Jadi perkataan ramai tak perlu digunakan. Penggunaan yang sebetulnya ialah murid-murid ataupun ramai murid. Kalau kita tengok ni, dia kata apa? Sepatutnya news cover cerita hari pertama persekolahan, tapi lain pula jadinya. Stesen Kolegris antara yang paling ramai murid-murid. Ni satu penggunaan kata yang salah lah. Ini untuk penggunaan jamak. Sebab murid itu sendiri sudah, murid-murid tu dah kata ganda yang membawa maksud bilangan. Dia macam orang-orang, manusia-manusia, pelajar-pelajar. Orang-orang tu salah lah. Orang-orang tu merujuk kepada yang kat padi tu. Jadi perkataan murid-murid ni tak sepatutnya digunakan dengan ramai. Sepatutnya murid-murid saja ataupun ramai murid. Itu adalah antara contoh isu kesalahan yang ada di media masa yang telah digunakan oleh netizen-netizen ataupun rakyat-rakyat kita di dalam media masa. Itu saja. Seterusnya, kesalahan pada media masa seterusnya adalah berkaitan dengan kata majmuk. Jadi contohnya, kemaskini merupakan kata majmuk yang tidak mantap. Dia bukan macam perkataan setiausaha, jawatan kuasa yang merupakan kata majmuk mantap. So kalau kata majmuk yang tidak mantap perlu dijarakkan. Jadi kemas dan kini itu dua perkataan yang perlu dijarakkan. Dia bukan satu istilah kemaskini. Dia bukan macam kalau jawatan kuasa dan setiausaha tidak perlu dijarakkan. Kalau kita tengok dekat sini, negeri dan kawasan diminta kemaskini data kelab penyokong PAS. Dan juga katanya kemaskini. So contoh-contoh kemaskini ni, perkataan kemaskini sepatutnya dijarakkan kerana ia bukan kata majmuk yang mantap. Dia adalah kata majmuk yang tidak mantap. Seharusnya media-media khususnya patut update ataupun patut
mengambil maklum tentang penggunaan kata majmuk mantap dan tidak mantap ini. Kata majmuk mantap adalah kata majmuk yang biasanya dieja sebagai satu perkataan. Contohnya macam antarabangsa, sukacita. Jadi selain daripada beberapa perkataan ini ialah kata majmuk yang tidak mantap. Jadi bila kata majmuk yang tidak mantap perlulah dieja secara berjarak. Isu kesalahan pada media masa yang seterusnya saya kupas menerusi aplikasi X. Jadi ayatnya berbunyi, jangan mudah beri kepercayaan dekat seseorang yang kita kenal hanya dari luaran sahaja. Seperti yang kita lihat, dekat bukanlah suatu kata sendi nama. Dekat merupakan salah satu daripada kata adjektif. Sehubungan itu, penggunaan yang sebetulnya ialah jangan mudah beri kepercayaan kepada seseorang yang kita kenal hanya dari luaran sahaja. Isu kesalahan pada media masa iaitu daripada aplikasi WhatsApp yang berbunyi, saya berasal daripada England. Jadi apabila kita lihat di sini, penggunaan perkataan daripada yang sebenarnya menunjukkan tentang perbandingan. Sehubungan itu, penggunaan daripada dalam ayat ini adalah salah. Jadi, penggunaan yang sebetulnya ialah saya berasal dari England. Baiklah, untuk kesimpulannya pula, kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi dalam media cetak elektronik dan masa boleh menjejaskan pemahaman dan kualiti sesuatu komunikasi. Kesalahan ini melibatkan penggunaan yang salah dan pembentukan kata yang tidak tepat. Perkara ini amat penting untuk semua pengguna bahasa agar mereka meningkatkan kesedaran dan penggunaan kata yang betul. Jadi jelaslah bahawa di sini penggunaan perkataan yang salah dapat menjejaskan pemahaman dan kualiti sesuatu komunikasi, terutamanya komunikasi dalam bahasa Melayu dan morfologi bahasa Melayu. Sekian daripada kami. Terima kasih.